Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini seperti yang dijadualkan, kita masih lagi membincangkan tentang satu tema di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan golongan Al-Munafiqun, iaitu golongan manusia yang mempunyai sifat nifaq. Malam ini seperti yang kita sedia maklum adalah siri yang ke-8. Maksudnya ini adalah kelas kita yang ke-8, yang mana pada minggu lepas siri yang ke-7 kita dah sampai kepada kita dah sampai kepada ciri yang ke-29 orang munafik. Jadi malam ni untuk siri ke-8 kita akan sambung daripada ciri yang ke-29, kita akan masuk kepada ciri yang ke-30. Ciri yang ke-30. Okey. Tuan-tuan semak ya, takut saya ciri yang yang ke-31 kan? Minggu lepas kan? Tuan-tuan puan ke saya salah ni? Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Okey, saya rasa yang ke-31 tak silap saya. Kita tengok sekejap dekat nota ni. Okey, ya. Siap, ada siapa mesej tak? Right, kita tengok di sini. Okey, betul. Kita minggu lepas sampai yang ke ciri yang ke-31. Okey, so malam ni kita akan sambung ciri yang ke-32. Okey, nota saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas daripada kelas ini, insya-Allah. Okey, kita sambung ciri yang ke-32. Okey, orang munafik ini, mereka ini adalah satu golongan manusia yang suka memberikan suka memberikan janji ataupun harapan palsu, janji-janji yang kosong. Sebab kita tahu memang orang munafik ini mereka adalah talam dua muka. Orang munafik ini mereka orang yang pandai mempengaruhi orang. Kita dah belajar pada siri yang ke-7. Orang munafik ini adalah orang yang apabila dia berkata-kata, dia akan berbohong. Jadi kita fokus tentang satu contoh, apakah pembohongan yang mereka telah buat kepada pihak lain, yang mana pembohongan itu adalah dalam bentuk janji palsu. Okey, ciri 32 ni saya nak bawa tuan-tuan jauh sikit dalam Al-Quran. Kita terus ke surah yang ke-59, juzuk yang ke-28 ni, ayat 11 dan ayat nombor 12. Okay, tolong semak untuk pihak saya, muka surat 427. 427.
Betul tak tuan-tuan perempuan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Saya. Okey. Betul ya? Okey. Suratul Hasyri ini dia adalah surah uh, berkaitan dengan Allah nak mengusir orang Yahudi keluar daripada bumi Madinah. Sebab tu namanya surah tu adalah surah pengusiran. Jadi kita telah belajar sebelum ini di Madinah wujudnya kumpulan munafiqun. Dalam masa yang sama ada juga adalah golongan Yahudi duduk di dalamnya. Lepas tu di sekeliling kawasan Madinah tu pun ada juga orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi itu ada 3. Bani Nadir, Quraidah dan juga Bani Qainuqa. Okey. Jadi mari kita lihat dulu ayatnya. Nanti kita akan perincikan lagi. Okey, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Dekat sini jelas merujuk kepada orang yang ada penyakit nifaq. Nafaqu. Yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innakum lakadzibun. Okey, mari kita lihat terjemahan ayat nombor 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, apakah kamu tidak memperhatikan iaitu orang munafik. Nafaqu tu orang munafik. Yang dia berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Orang munafik ni kita tahu dia sebenarnya adalah mereka tidak beriman. Mereka sebenarnya adalah kafir. Jadi Allah Ta'ala letakkan saudara mereka orang munafik ni bukan orang beriman, tapi adalah orang yang kafir. Siapa yang kafir di sini? Di antara ahlul kitab. Okey, ahlul kitab di sini adalah merujuk kepada Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Kerana suratul Hasyri, nama lainnya adalah surah Bani Nadir. Jadi dia cakap dekat saudaranya daripada orang Yahudi Bani Nadir. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, ketua kepada orang munafik ini seperti Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Bahlul tu saya tambahlah. Okey, memang dikenali nama Abdullah bin Ubay. Dia ni adalah kita kata pemuka kepada orang-orang munafik. Okey, so Abdullah bin Ubay ni dia telah mengirimkan utusan pergi dekat Bani Nadir. Lepas tu sampai dekat Bani Nadir, tawarkan kepada mereka bantuan. So seolah-olahnya macam orang-orang munafik ini mereka macam menyokong mereka akan jadi sekutu kepada Bani Nadir. Okey, yang mana mereka kata apa? Sesungguhnya jika kamu ni diusir daripada Madinah lah, nescaya kami akan keluar bersamamu. Dia kata, soalannya macam kalau Muhammad dan orang Islam nak halau kau daripada Madinah ni, kami akan bergabung dengan kamu. Kami akan tawarkan bantuan kepada kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu. Tengok, pandai tak mereka mempengaruhi golongan Bani Nadir. Kejap ya. Okey. Okey.
Dia kata apa? Kau tengok kalau kita baca ayat ni macam, macam betul-betul macam kami ni bersama dengan kau, kami sokong kau. Dengan orang lain kami memang tak bersama dengan orang lain, kami dengan kamu je, dia kata. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Nampak kan? Janji yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay kepada Bani Nadir. Lepas tu Allah memberitahu dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka ni benar-benar pendusta. Jadi kita tengok perkataan lakazibun. Lakazibun ni maksudnya sifat yang terpakai selama-lamanya kepada orang munafik adalah lakazibun, adalah pendusta. InsyaAllah nanti dekat penghujung daripada pengisian tajuk golongan munafik ini, nanti kita akan keluarkan gelaran yang kita nak sebutkan bagi orang munafik. Maksudnya orang munafik ni dia ada gelaran apa? Antaranya adalah al-kazibun. Dia adalah pendusta. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Okey. Kemudian Allah Taala kata, Allah Taala sebut lagi ayat nombor 12. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara summa la yunsarun. Jadi agak-agak tuan-tuan dan perempuan ni, kalau orang Yahudi Bani Nadir dia dapat tawaran ada pihak yang akan bantu dia, so agak-agak Bani Nadir ini akan bertambah beranilah. Kita siapa yang ikuti perbincangan tentang orang Yahudi, kita tahu orang Yahudi ni adalah orang yang sangat penakut. Okay, jadi apabila dia dapat tawaran daripada sekutunya di kalangan orang munafik, sudah pasti mereka akan bertambah berani. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Sesungguhnya jika orang Yahudi itu diusir keluar daripada Madinah, orang munafik tu takkan keluar sama dengan diorang. Dan sesungguhnya jika orang Yahudi Bani Nadir itu diperangi, orang munafik tu takkan keluar perangnya. Mereka tidak akan menolong untuk berperang bersama-sama dengan mereka. Okey. Sesungguhnya Allah kata kalau mereka betul-betul lah tolong orang Yahudi Bani Nadir itu, nescaya mereka akan lari berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Maksudnya Allah kata apa? Kalau orang munafik ada pun masa tu, dia tak beraninya, dia akan lari, maknanya pengecut dia. Jadi dekat ayat ini, tuan-tuan boleh juga kalau nak letakkan dekat ciri yang ke-32 ni, tuan-tuan nak letakkan yang lain pun tak apa. Contohnya tuan-tuan nak letakkan ciri 32 ni, orang munafik ni adalah golongan yang pengecut. Boleh juga. Tetapi dekat ciri yang ke-10, kalau kita masih ingat ya, waktu kita lalui pengisian siri keempat. Kalau ingat siri yang keempat dulu, waktu kita bincang ciri yang ke-10, kita telah senaraikan orang munafik ini cirinya adalah sangat takut dengan musuh. Ingat lagi ayat dalam surah Taubah ayat 57 yang kita kata orang munafik ni, kalau dia pergi berperang, dia takkan ke depan punya. Dia akan menyorok. Kalau ada gua-gua ke, kalau ada mana-mana lubang ke, dia akan menyorok. Contohnya, kalaulah orang munafik ni pergi perang di Palestin lah contohnya kan. Contohnya dia nak pergi perang dengan Zionis. Dia takkan berani berdepan punya. Mereka memang pengecut. Kalaulah ada lubang di bawah tanah tu, nescaya mereka menyorok dalam tu. Ini Allah sebut dalam surah Taubah ayat nombor 57. Kita dah sebut pada ciri ke-10. Tapi kenapa dia macam berani pula menawarkan bantuan kepada orang Yahudi? Ini
nadhir. Teruknya orang munafik. Baik, tuan jelas ya? Ya ini okey. Saya letaklah dia punya tajuk kecilnya adalah janji kosong. Harapan palsu. Boleh itu sekadar contoh saja. Tuan boleh ubah mengikut kepada apa yang tuan faham. Okey. Kita nak lanjutkan ciri yang ke-33, yang ini kita kena kembali patah balik kepada surah yang ke depan, iaitu surah An-Nisa. Kalau tadi surah yang ke-59 dah, surah yang juzuk 28. Sekarang ni kita patah balik, kita pergi pula kepada surah yang awal-awal, iaitu surah An-Nisa. Okay, insya-Allah nanti minggu depan saya akan berikan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan salinan ke semua ayat di dalam Al-Quran, dalam surah-surah dalam Quran tentang orang munafik. Dan kita akan cuba untuk baca ke semua ayat itu. Tapi kita jangan bimbang. Dia tak panjang pun sebab dah banyak ayat tu yang telah pun kita ceritakan. Nanti saya akan senaraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah apa? An-Nisa ada, Taubah ada, Al-Anfal ada, Al-Ahzab ada. InsyaAllah itu saya sedang senaraikan. Nanti saya akan kongsi pada nota yang akan datang. Baik, kita kembali kepada orang munafik ni. Dia adalah satu manusia yang suka menunjuk-nunjuk amalan. Okey, ya, ini sebenarnya kita telah sebut ciri ini secara tidak langsung ya, tuan-tuan dan perempuan, iaitu mereka suka menunjuk amalan ni. Yang ini kita telah sebut semasa semasa ciri yang pertama. Kalau kita masih ingat ya, waktu kita bincang siri yang kedua dulu, kita telah senaraikan ciri pertama orang munafik ni, dia ada hati hati yang paling banyak berpenyakit. Orang yang ada penyakit hati adalah orang munafik. Salah satu daripada penyakit hati orang munafik, kalau kita masih ingat ya, dekat ciri yang pertama, patut kita kena ada simpanan nota tu. Okey, di print ke ataupun dikumpulkan. Nanti saya akan bagi nota daripada siri 1 sampai pada penghujung dia, supaya tuan-tuan tak terputus. Okey, kalau tuan-tuan masih ingat, kita telah menukilkan pandangan Ikramah dan Tawus, iaitu dua ulama daripada tabi'in mengatakan penyakit yang ada pada hati orang munafik ini adalah penyakit riya. Adalah penyakit riya. Okey, salah satu daripadanya lah. Okey, namun begitu, malam ni saya nak asingkan penyakit riya itu sebagai satu ciri yang lain. Kita letakkan dia pada ciri yang ke-33. Dalam masa yang sama, kita asing letakkan juga ciri yang ke-34, iaitu orang munafik ini mereka telah jadikan syaitan sebagai BFF mereka. Mereka jadikan syaitan ni sebagai apa? Best friend forever. So orang munafik ni kalau dia ada FB, dia kena letak dekat senaraikan dekat profil dia tu, siapa apa kawan rapat dia. Jawapannya adalah syaitan. Macam mana boleh jadikan syaitan sebagai teman rapat, sebagai qarin? Okey, dia ada kaitan dengan riya. Dia ada kaitan dengan riya. Okey, mari kita lihat ayat dalam surah An-Nisa ayat 38 muka surat 85. Surah An-Nisa muka surat 85. Dalam masa sama tuan-tuan tolong semak ya, takut saya tersalah tulis muka surat dia ayat 38. Okey, setakat ni tuan-tuan nampak tak nota tu?
Nampak kan? Saya memang buat Nampak Ustaz. buat nota tu besar-besar sikit sebab tengok dalam online ni, kelas atau talian ni, kalau kecil berbenar lah PowerPoint-nya, jenuh nak jenguk. Saya ni pun dah macam rabun dekat dah. Nak kena beli spek mata ni, sebab tu kena buat besar-besar. Okey, ya, betul tak? Dia punya muka surat ni Betul. betul tak? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, tapi kalau ada mana kesalahan, tolong betulkan ya. Sebab saya tidak ada penyemak. Jadi lepas tu pula memang dapat siapkan minit-minit akhir lah. Malam ni saya buat dalam minit-minit akhir. Okey. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. So dekat sini kita jumpa perkataan qarin. Qarin, peneman, pendamping. 2 kali Allah ulang. Dalam ulang qarina, ulang lagi sekali qarina. Maknanya Allah nak menegaskan tentang siapa qarin mereka tu? Asyaitan. Nampak tak? Mereka jadikan syaitan tu sebagai qarin dia, yang pendamping dia, ikut dia ke mana-mana dan sebagainya. Kenapa Allah menyebut tentang maklumat ni? Okey, jom kita bacakan terjemahan ayatnya. Kita tengok ayatnya ya. Ayat nombor 38. Nombor 38. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok terjemahan ayatnya. Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya, iaitu dia menderma, menginfakkan harta dia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam ayat ini Allah tidak menyebut secara jelas tau siapa wallazina yunfiquni. Siapa wallazina ni? Orang-orang tu siapa? Tapi kalau dalam nota ni kita letak dia adalah orang Yahudi lah. Okey, sebenarnya sebenarnya telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Siapa yang Allah nak maksudkan wallazina yunfiquna amwalahum ni? Siapa orang-orang tu? Okey, kejap saya tolong salin ya. Salin supaya kalau ada pihak lain yang bertanya, ataupun kalau kita jumpa dalam tafsir dia sebut bukan munafik, dia juga telah betul. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Imam At-Tabari kata apa? Para ulama tafsir terbahagi kepada 2 pendapat. Siapa yang Allah maksudkan dengan orang yang menginfakkan harta dalam surah Nisa ini? Okey, pendapat pertama kata ia merujuk kepada orang Yahudi. Pendapat kedua kata ia sebenarnya merujuk kepada adalah al-munafiqun, kepada orang munafik. Okey. Al-Imam At-Tabari telah memilih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu adalah sebenarnya orang yang belajar kata ini merujuk kepada al-munafiqun. Kenapa ayat yang kedua ini adalah merujuk maksudnya kenapa ayat ini merujuk kepada al-munafiqun? Kerana kalau kita baca ayat ni sampai habis, dia ada clue-nya adalah pada ni. Mereka ada watak apa? Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dekat sini isyarat dia. Dekat sini petunjuk kepada nak menentukan orang-orang tu siapa. Ini cara pada ulama mencarikan jawapan. Okey.
ciri-ciri yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada akhirat ini, kalau kita masih ingat, kalau kita masihkah kau ingat, okay, kita telah sebut pada siri yang pertama. Kalau masih ingat pada siri yang pertama, waktu kita bincang apakah pengertian, maksudnya apa pengertian sifat nifaq ini? Apa pengertian dia? Macam mana nak tahu dia adalah orang munafik? Okay, kita telah menukilkan, kalau masih ingat, tapi nanti boleh rujuk kembali pada siri pertama dekat bawah tajuk pengertian orang munafik ini, kita telah menukilkan ayat dalam suratul Baqarah ayat nombor 8. Kalau rujuk suratul Baqarah ayat nombor 8 memang pasal orang munafik. Pasal orang munafik ayat yang ke-8 dalam Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala kata, ada manusia ni cakap dia beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi Allah mengatakan apa? Padahal sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ayat yang kita sedang rujuk ni kata, mereka tidak pula beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia sama macam Allah membuat penafian tentang dakwaan orang munafik tadi. Maka ikut pendapat Imam At-Tabari, orang kat sini adalah orang munafik. Okey. Dalam terjemahan tafsiran tuan-tuan dan puan-puan, ada diterjemah apa tak? Ada tak diberi isyarat? Ada munafik ke, letak dalam kurungan ke letak orang Yahudi ke, ada ke? Tak ada, Ustaz. Dia orang-orang saja. Okey. Orang-orang saja. Okeylah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Dekat sini kita dapat bukti jelas menunjukkan mereka ni apa? Mereka inilah menunjuk kepada manusia, inilah sifat riya lah. Inilah. Okey, lepas tu Allah Taala kata, dan sesiapa yang mengambil syaitan itu sebagai kawannya, temannya, maka seburuk-buruk kawan dan teman ialah syaitan. Okey. Apa perkaitan menderma dengan niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia dengan syaitan sebagai teman? Apa relevan dia? Okey. Kalau kita rujuk, sebab tu kalau kita nak cari jawapan, memang kita kena baca tafsir. Sebab itu kalau saya sempat tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Suratul Nisa ya, tengok sekejap ya. Suratul Nisa ayat nombor berapa sedang kita bincang sekarang ni? Sekejap ya. 38. 38. Sekejap je dah lupa. Muda lagi. Dah lupa dah. Okey. Maksudnya apa perkaitan sebut menderma riak dengan syaitan sebagai teman? Okey. Kata Al-Imam Ibn Katsir, dia menyebut begini, dia kata, yang mendorong orang munafik itu buat perbuatan yang buruk. Buat perbuatan yang buruk, maksudnya faktor, maksudnya siapakah yang mendorong orang munafik itu riak? Siapa yang mendorong orang munafik itu untuk tidak beriman benar-benar pada Allah? Siapa pihak yang mendorong orang munafik itu tidak beriman kepada hari akhirat? Kata Al-Imam Ibn Katsir, syaitanlah. Kerana syaitan itulah yang telah memujuk, memberikan angan-angan teman mereka, kemudian memperindahkan sesuatu yang buruk kepada orang munafik. Oleh kerana itu, Allah mengatakan orang munafik ini, dalam dia buat sesuatu, dia akan berpandukan kepada bisikan syaitan, pujukan syaitan. Orang munafik ingat dia buat tu betul, dia buat tu bagus, tapi yang membaguskan, yang mempengaruh dia adalah syaitan.
So orang munafik ni dia ingat mereka ni influencer. Tetapi mereka pula telah diinfluence oleh syaitan. Itulah perkaitan perbuatan riak dengan syaitan. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey, selesai dah. Jadi kita lanjutkan lagi kepada ciri yang ke-34. Okey, orang munafik ini mereka mempunyai ciri tidak patuh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ciri 34 ni sebelum ni kita ada letak satu ciri tentang Nabi Muhammad tu, iaitu kita letak dia pada kalau tuan masih ingat ya, dekat ciri yang ke-18, orang munafik ini dia suka mempelekeh, membersedakan Nabi. Itu kita dah sebutkan. Lepas tu orang munafik ini orang munafik ini dia lebih memilih kepada kesesatan. Masih ingat ciri yang ke-26. Jadi apabila Nabi SAW yang memerintahkan buat sesuatu, sedangkan kita tahu ciri orang munafik ini, dia lebih suka ikut hawa nafsu mereka daripada nak mengikut wahyu yang Nabi sampaikan, maka mereka mempunyai ciri tidak patuh kepada perintah Nabi SAW. Okey, tidak patuh dalam ciri keempat ni contohnya dalam perkara apa? Okey, mari kita kena rujuklah ayatnya terlebih dahulu, iaitu kita kena rujuk ayat nombor 66. Muka surat 89. Okey, tengok ayat nombor 66. Okey, sekejap saya buka tafsir Al-Imamu At-Tabari. Saya kena rujuk kembali. Okey, kejap ya, ayat nombor 66. Okey. Mari kita, betul tak muka surat dia? Muka surat yang saya baca ni. Betul, Okay, Ustaz. Betul. betul ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey. Kejap ya. Kita tengok ayat dia. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Okey. Okey, mari kita tengok terjemahan ayat dia. Okey, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kalau kami wajibkan, kata benar tu, kami wajibkan kepada mereka. Okey, kepada mereka ni apa? Perintah. Okey. Mereka tu sekejap ya. Mereka tu siapa? Mereka kat situ adalah merujuk kepada orang Yahudi. Sebab itu kita kena baca sebelum ayat nombor 66 ni bincang tentang siapa. Jadi dia sebenarnya adalah merujuk kepada orang, merujuk kepada bukan Yahudi, maafkan saya, kepada orang munafik. Maafkan saya, kepada orang munafik. Okey. Ayat ni sebenarnya dia lebih kepada Allah nak testing orang munafik ni. Allah kata, kalau sesungguhnya kami, kalau kami wajibkan, kata Allah, walau, jika kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, Allah kata apa? Bunuhlah diri kamu sendiri. Apa maksud bunuhlah diri kamu sendiri? Dia contoh macam ni lah, macam kisah orang Yahudi kan. Kan Allah pernah perintahkan mereka kalau nak bertaubat,
mereka kena bunuh diri mereka. So Allah Ta'ala nak tengok orang munafik ni yang beria-ia sangat mengatakan mereka ni benar-benar beriman. Cuba mereka boleh patuh tak perintah kalau Allah kata melalui Nabi, kan, bunuhlah diri kamu, ataupun Allah Ta'ala perintahkan mereka keluarlah dari tempat kediaman kamu. Keluar tu macam, contoh macam kalau mereka diperintahkan berhijrah lah. Contoh kan, kalau macam diperintahkan kepada mereka hijrah, berani tak kamu hijrah? Sanggup tak nak tinggalkan rumahnya, nak tinggalkan tanam-tanamannya, aset-asetnya? Sanggup tak? Okey. Agak-agak dah sanggup tak? Sudah pasti kalau kita baca pada ayat ni, Allah Ta'ala kata ada yang sanggup. Tapi sikit sangat, kata Allah. Nescaya mereka tidak akan melakukannya. Maknanya tak akan ikut dua perintah Allah tu, kecuali sedikit di antara mereka. Faham tak maksudnya? Kenapa ramai orang munafik tak boleh ikut apa yang Allah perintahkan? Sebab kita kan tahu orang munafik dia kan pilih jalan kesesatan. Orang munafik kan mereka tak nak ikut ayat-ayat Allah. Jadi orang munafik kan orang yang mengambil kesempatan, orang yang tak nak bersusah payah. Ingat tak? Orang munafik kan orang yang tak suka nak berkorban, nak pergi perang, ada je alasannya. Lepas tu nak suruh buat benda yang macam ni, bunuh diri. Betul tak? Sedangkan mereka lah berusaha. Mereka kan ciri mereka, kan orang munafik ni gembira kalau tak pergi perang. Betul tak? Mereka cari alasan sampai sanggup bersumpah. Ini nak suruh bunuh diri. Idok lah, tak buat lah kan. Betul tak? Okey. Jadi ini sebenarnya adalah Allah nak uji orang munafik ni. Mereka boleh ikut atau tidak. Tapi Allah kata kebanyakan mereka tidak akan mengikuti. Okey, kalau macam kita sepatutnya apa saja perintah dari Allah, apa saja perintah daripada Rasul, maka kita kena buat. Okey. Jadi kita lanjutkan kepada ciri yang ke-35. Okey. Orang munafik ini mereka beria-ia, berusaha untuk menjadikan orang Islam itu, orang yang benar-benar beriman itu, menjadi kafir. Mereka suka. Maksudnya mereka suka jadi macam diorang lah. Buat orang munafik ni kan dia sebenarnya adalah orang kafir. Okey. So mereka suka kalau orang Islam ni jadi macam diorang, jadi kafir macam diorang. Okey. Maklumat ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat nombor 89. Ayat nombor 89. Muka surat berapa ni? Dia duduk dekat muka surat nombor 92. Okey. Muka surat nombor 92 ayat nombor 89. Sekejap ya. 89. Okey. Mari kita baca ayatnya, lepas tu tengok terjemahan ayat. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Okey, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud mereka ni siapa? Mereka ini adalah merujuk kepada orang-orang munafik. Okey. Orang-orang munafik ini suka, waddu. Waddu tu maksudnya suka sangat
Kalau kamu, iaitu Nabi Muhammad, orang beriman ini menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Kama kafaru. Jadi ayat ini jelas menunjukkan orang munafik itu sebenarnya adalah orang kafir. Okey. Maka kalau kamu dah jadi kafir, menjadilah kamu sama seperti mereka. Maksudnya, kalau orang beriman dah jadi kafir, maknanya orang beriman tu samalah pada pegangan akidah dia, keimanan dia, sama macam orang munafik. Jadi kafirlah. Okey. Lepas itu, okey, ayat ni jelas ya, menunjukkan apa yang kita nak jadikan pada ciri yang ke 35. Sambil kita belajar ni, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan pun tahu, tuan-tuan dan perempuan pun sebenarnya boleh cari guna kaedah macam ni. Contohnya, macam mana kita nak tahu ciri ni? Betul tak? Jawapan dia, kita kena cari dulu ayat-ayat dalam Quran pasal orang munafik. Lepas tu, kalau ada jumpa ayat tu, kita kena baca lah satu persatu. Kena baca. Sebab orang munafik ni memang kita saya tak ada buku yang khusus yang boleh dirujuk. Contohnya ada buku cerita pasal orang munafik dalam Quran. Ciri-ciri 1, 2, 3, 4, 5. Setakat yang saya jumpa tak sampai 30, tak sampai 20. 20 lebih tak ada. Jadi cara dia macam ni nak banyak kan? Kena baca ayat, betul kita keluarkan lah. Sebenarnya mudah je. Okey. Tapi mudah je tu maksudnya nak dia payah tu pada nak memahami ayat dia tu. Okey. Betul tak? Kalau kita baca ayat ni, contohlah kalau tak ada lah ciri 35 ni, kalau kita baca ayat ni, kita dapat kan? Dia dah ciri dia. Tapi kena tahulah mereka tu siapa, orang munafik lah. Okey. So, Allah kata, oleh itu, janganlah kamu mengambil mana-mana orang munafik ini sebagai teman rapat bagi kamu. Sebagai aulia. Okey. Sebagai teman rapat. Okey. Sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Okey, berhijrah tu maksudnya Tuhan kata, Allah bagi tahu, kalau orang yang macam ni, kau jangan jadikan dia sebagai kawan rapat, sebagai orang yang kita nak luahkan perasaan ke, sebagai teman baik kita ke. Allah kata jangan. Kata Allah. Jangan nak cerita rahsia kamu ni apa. Maksudnya Tuhan nak kata macam tu. Melainkan kalau mereka dah berhijrah jadi orang yang benar-benar beriman. Kalau macam tu tak apa. Kerana jadikan mereka sebagai orang, sebagai teman. Sebab tu tuan-tuan kena pandai memilih teman. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia boleh ambil kesempatan kepada kita. Okey. Orang munafik ni, kenapa Allah tak bagi kita jadikan mereka sebagai teman rapat? Kerana kita tahu dah mereka ni sebenarnya lebih suka memilih kepada apa? Memilih kepada kafir. Bahkan sebelum ni, kalau kita masih ingat lagi, orang munafik itu sendiri mereka suka untuk memilih orang kafir sebagai apa? Sebagai pemimpin mereka. Jadi takkan orang yang macam ni kita nak jadikan dia sebagai teman rapat. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Okay, ini tak apalah ayat ujung tu kita boleh tinggalkan. Kita ambil pada isi ni saja. Okey, sekejap. Ada apa-apa soalan ke ni? Okey. Okey, kita terus kepada ciri yang ke-36. Okey, insya-Allah nanti ada satu slot kita akan baca ke semua ayat. Kita akan baca, saya akan terangkan.
kepada tentera perempuan, nanti boleh membantu kita persediaan nak masuk bulan Ramadan. Kita tak lama dah masuk bulan Ramadan, jadi apabila ayat-ayat berkenaan dengan orang munafik, alhamdulillah kita faham cerita dia. Okey. Begitu juga dengan modul orang Yahudi pun saya akan buat macam tu juga. Okey. Jadi sebab tu saya tak ulas panjang ya dekat ayat ni, walaupun ayat ni ada lagi diulas tu. Boleh diulas lagi, fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum tu. Okey, cuma kita nak jimat ke waktu, kita ambil dulu ciri-ciri ini. Okey. Jadi kita terus kepada ciri yang ke-36 pada malam ni. Saya rasa sampai 36 je saya rasa. Ciri 36 kan ada 37. Sekejap. Tak ada dah. Okey, sampai 36 saja. Baik, kita tengok ayat dia apa. Okey, 36 ni, orang munafik ini, mereka mengingkari. Dalam masa yang sama, mereka suka nak mempersenda, nak mempermain-mainkan ayat-ayat Allah. Okey. Ciri ke-36 ni tuan-tuan, sebenarnya dia ada persamaan dengan ciri nombor ciri nombor dia pemainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sekejap. Dia duduk dekat ciri nombor, sekejap ya, saya carikan. Okey. Dia duduk dekat ciri nombor, kita masih ingat tak yang mereka memperkehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekejap. Ciri 26. 26. Ciri 26. Mempelekehkan sedekah wajib. Saya tak silap Ustaz. Itu sedekah wajib. Ciri nombor berapa? Nombor 18. Suka memperlekeh dan mempersedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tentang Nabi, ada persamaan jugalah. Tapi yang ini kita besarkan lagi skop dia adalah pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok rujukan dia surah An-Nisa ayat 140, muka surat 100. Okey, betul tak? Ayat 140 muka surat 100. Okey. Surah apa ni? Surah An-Nisa ya? An-Nisa Ustaz. Sekejap ya. Okey, sebab saya banyak rujukan depan saya ni. Okey. Kita baca ayatnya dulu. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dia dekat sini. Dia punya yang ciri 36 tadi dekat sini. Yakfuru, okey, dengan wa yustahza'u biha. Dekat sini. Dekat sini, apa yang mereka yakfuru biha wa yustahza'u biha tu? Dekat sini. Ayatillah. So, ayat-ayat Allah ni, orang munafik buat apa? Yukfaru biha. Lepas tu orang munafik buat apa? Yustahza'u biha. So, dua-dua ni, kita bacakan dia punya keterangan ayat dia. Okey. Ayat 140. Okey, Allah Subhanahu wa taala, sekejap. Ayat okey. Terjemahannya adalah, dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu wahai Muhammad ada perintah Allah dalam Al-Quran itu, iaitu Allah bagi tahu dalam Al-Quran itu adanya perintah. Perintah apa? Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah itu diingkari dan diejek-ejek, dipermain-mainkan, maka janganlah kamu duduk dengan mereka yang mengingkari, mengejek-ngejek
tentang siapa? Tentang ayat-ayat Allah itu okey, sehingga mereka masuk kepada memperkatakan persoalan yang lain. Okey, kejap ya. Maksudnya kalau bincang dekat sini, Allah beritahu ada manusia yang dia kalau didengar ayat-ayat Allah, okey, kalau didengar tentang ayat-ayat Allah, dia tak nak mengikuti ayat itu, dia jadi kufur, dia mengingkari dan bersama dia duduk mempermain-mainkan, dia mengejek-ngejek tentang ayat-ayat Allah tu. Maka kalau ada orang yang macam ni, Allah pesan jangan duduk dengan mereka. Tinggalkan mereka sebenarnya. Kecuali kalau mereka bincang bab yang lain. Okey. Kalau kita baca dalam tafsiran Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan, kita baca dulu ayat dia yang hujung. Okey, Allah mengatakan lagi, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi. Ni ayat terjemahan tadi tu. Okey, selanjutnya innakum idzam misluhum. Okey, Allah mengatakan, lepas tu Allah kata lagi, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi azabi jahannam. Okey, dalam ayat ni kita jumpa rupanya perkataan al-munafiqin. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kafirin, orang kafir. Jadi, dua kumpulan manusia inilah sebenarnya yang apa? Yang mengkufuri dan juga apa? Mempelekehkan, mempermain-mainkan ayat-ayat Allah tu. Munafik dengan kafir. Okey, kita baca terjemahan ayat dia sikit lagi tuan-puan. Ni yang last akhir untuk pengisian kita pada malam ni. Kita tengok Allah katakan apa. Saya buat sambungan dia. Okey. Kerana sesungguhnya, maksudnya kalau Nabi duduk juga kat situ bersama mereka, Nabi tak beredar, tentulah kamu sama macam mereka. Sama macam mana? Sama seperti orang yang turut mengingkari dan mengejek. Walaupun tak buat, tapi apabila duduk di tempat yang sama, seperti bersetuju. Sesungguhnya Allah akan himpunkan orang munafik itu dan orang yang kafir itu di dalam neraka Jahannam. Okey, di dalam neraka Jahannam. Okey. Ayat ini tuan-tuan dan puan ya, sebenarnya ada ayat lain, tapi dekat surah Al-An'am, kita catat dalam surah Al-An'am ayat nombor 68, ada pada surah Al-An'am ayat nombor 68 Allah perintahkan supaya tak boleh duduk pada majlis-majlis orang yang memain-mainkan ayat Allah, kena beredar. Itu dekat surah Al-An'am lah, ayat nombor 68. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, kita rujuk dalam ayat lain pula untuk dapatkan lagi maklumat sejauh mana mereka suka bermain-main dengan ayat-ayat Allah ni, perintah Allah dan sebagainya. Okey, jom kita tengok dekat surah Taubah ayat 64 dan 65. 64 dengan 65, muka surat 197. Okey, Allah Ta'ala berfirman, yahzarul munafiqun. Dekat sini jelas jumpa perkataan munafiqun. An tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u. Dekat sini kita jumpa perkataan, sekali lagi perkataan istahzi'u. Yustahza'u tadi tu. Inilah kalimah mempermain-mainkan, mengejek-ngejek. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Okay, tengok ya. Allah kata, orang munafik itu, mereka ni sebenarnya sentiasa takut tau. Takut apa?
kalau Allah turunkan mana-mana surah yang Allah turunkan tu akan cerita tentang apa yang mereka sedang sembunyikan. Orang munafik ni kan mereka menyembunyikan benda yang sebenar dalam hati mereka. So mereka ni saja takut. Kalau Allah cerita maklumat rahsia mereka, perancangan mereka kepada Nabi melalui surah-surah Al-Quran. Lepas tu Allah Ta'ala pun minta kepada Nabi gertak mereka, okay, qulillah, katakanlah wahai Muhammad, istahza'u, persendakanlah. Soalnya Allah kata apa? Nabi kata, kau nak mempersenda, kau persendakanlah. Bukanlah Nabi menghalalkan perbuatan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, mempersenda tu. Tapi ni macam bentuk ancaman. Kau nak mempersendakan banyak kan? Walaupun kau boleh persenda di belakang kami ke, kau boleh bersenda bersama dengan kumpulan kamu ke, persendalah sekat mana yang kamu nak. Tetapi sudah pasti Allah akan cerita apa yang kau persenda tu, apa yang kau cakap tu. Seperti mana ayat ni lah, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Okey, jelas maksud ayat nombor 64 ni. Okey, dekat sini bukti bahawa adanya ciri mempersenda. Okey, lepas tu nanti saya akan sebut beberapa contoh macam mana mereka persendakan. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, kita tengok ya. Maksud dia dekat sini. Okey, lepas tu. Okey. Tuan-tuan, nanti saya akan terangkan pada siri yang hujung. Saya akan sebutkan juga mungkin dalam minggu depan kot. Apa nama lain bagi surah Taubah? Sebab dalam surah Taubah ada pasal orang munafik. Jadi tuan-tuan nak tahu antara surah yang paling banyak memperincikan tentang rahsia, helah, tipu daya orang munafik adalah surah Taubah. Surah sedang kita baca sekarang ni. Okey, nanti saya akan senaraikan ayat berapa ke berapa seperti saya janji pada peringkat awal tu. Okey. Jadi apabila rahsia mereka terbongkar, maka Nabi cuba verify dekat mereka. Nabi tanya balik dekat mereka. Wala in sa'altahum, Allah kata jika kau tanya kepada mereka apa yang mereka persendakan tu betul ke, kau ada cakap begini yaqulunna, tentulah mereka akan jawab innama kunna nakhudu wa nal'abu. Mereka jawab. Lepas tu Allah minta Nabi balas semula yang mereka kata sekadar nak bergurau-gurau dengan ayat Allah itu, cakap kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ayat-ayat Allah, apakah ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah itu kau nak jadi dia bahan gurauan, bahan nak main-main, kata Allah. Kita jumpa sekali lagi perkataan tastahzi'un. Boleh orang munafik ni buat main ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang buat ayat Quran sebagai gurauan, kan, mempertikaikan, kan, ada orang Israel macam tu. Kan sekadar kepada Rasul saja. Nampak tak? Sebab tu dia kata, memperolok siapa? Memperolok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Sebab itu, dekat nombor 18, kita asingkan mereka memperolokkan Rasul. Sebenarnya ayat 65 ni kita dah letak dah pada ciri yang ke-18 tu. Mereka memainkan Nabi. Okey, antara contohnya apa? Okay, kita pernah sebut sebelum ini. Okey. Saya tunjukkan contoh tuan-puan ya. Okey, contoh ya. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, okey,
okey. Contoh orang munafik ni dia tetap main-main ni. Main ni macam mengejek-ngejek, kutuk. Okey, contohnya macam ada orang munafik ini dia kutuk orang Islam yang pandai baca Quran tu. Dia kata apa? Dia kata alah qori kita ni, dia kata orang yang sahabat kita yang pandai baca Quran ni adalah dia ni pandai baca Quran je pandai, tapi paling banyak makan, kaki bohong, kaki penakut dengan musuh. Faham tak? Maksudnya dia kutuk. Jadi isu-isu yang macam tu dibawa kepada Nabi SAW. Okey, lalu Allah tanya pada dia, kau cakap macam tu ke? Dia jawablah, itu yang ayat dia kata, inna kunna nakhudu wa nal'abu. Kita pernah sebutkan juga dulu masa dalam perang Tabuk kan, macam mana mereka mengejek-ngejek Nabi waktu mereka berjalan-jalan dalam perjalanan nak pergi dalam perang Tabuk tu. Ada sebahagian orang munafik ni dia macam ejek Nabi. Dia kata orang tu kan dia angan-angannya dia nak kalahkan orang Romawi. Dia soalan macam ni sebab perang Tabuk tu kan perang lawan dengan orang Rom. Jadi soalan macam mereka nak kutuk Muhammad ni, sebenarnya dia ni berangan-angannya dia nak tawan istana dan benteng Romawi. Impossible, mereka kata. Faham tak? Maksudnya mereka memplekehkan tujuan Nabi pergi perang tu. Soalan macam Nabi ni macam Nabi ni lekeh lah. Maka Allah pun beritahulah apa yang mereka kata tu. Tapi waktu disiasat, mereka sampai bersumpah kata, tak ada, kamu tak cakap macam tu pun. Kalau ada pun mereka cakap mereka akan bermain-main. Inilah di antara contoh ciri-ciri orang munafik. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti pada kadar ini tentang orang munafik. So kita dah sampai ciri ke berapa ni? Kita dah sampai alhamdulillah ciri yang ke-36. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi ciri yang ke-37 dan seterusnya. Kemudian kita akan bincangkan lagi perkara yang kita kena bincang adalah apakah bentuk azab yang Allah janji kepada orang munafik. Lepas tu kita akan cerita zaman Nabi tu apa yang para Nabi buat kepada orang munafik ini. Antaranya Nabi tak mau solatkan orang munafik. Nanti kita akan sebutkan pada siri yang akan datang insya-Allah. Okey, ada sebarang pertanyaan, penambahan maklumat sebelum kita berhenti dengan kadar ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan ke? Dekat FB tak ada soalan, Ustaz. Oh, enggak ada soalan ya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kalau macam tu kita berhenti dengan kadar ini. Kita pun dah 1 jam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Allah melapangkan urusan kita. Kita juga doakan rakan-rakan kita yang tak dapat ikut secara langsung. Mereka dapat mengikuti secara rakaman lah, melihat balik di rakaman supaya kita dapat lagi faham tentang ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan tentang orang munafik. Baik, kita berhenti dengan kadar ini. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada mana-mana pembetulan tolong maklumkan. InsyaAllah sejurus selepas ini saya akan edarkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.